Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ada ruang dan kesempatan untuk aku sampaikan apa yang aku rasa perlu untuk aku sampaikan. Pertama-tama, biar aku katakan, separuh jin, separuh syaitan, separuh manusia, separuh haiwan. Kenapa aku cakap macam tu? Disebabkan aku tengok di dalam TikTok, di dalam YouTube, dan banyak lagi sebenarnya. Ada di antara perawat-perawat yang konon-kononnya hebat, yang konon-kononnya mengaku sebagai ustaz, yang mengislamkan jin. Aku sebenarnya muskil, bukan kerana aku hebat, tidak. Tapi aku muskil apabila ada ustaz yang mengislamkan jin begitu mudah. Mengislamkan jin-jin saka, jin-jin sihir, bahkan diperintahkan jin sihir itu menyembuhkan sihir yang dibawa oleh jin itu sendiri. Aku petikaikan kebenaran tu. Aku petikaikan. Ada satu channel yang sebenarnya dalam perhatian aku, yakni channel yang menggelar dirinya Abang Wan. Aku sangat muskil dan aku cabar kebenaran engkau sebagai perawat. Aku cabar. Sebab setahu aku, sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Mana mungkin begitu mudah engkau mengislamkan jin? Bagi aku mudah sebenarnya. Seandainya engkau boleh mengislamkan jin, yang mana sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin, tentu mudah untuk engkau mengislamkan orang-orang yang bukan Islam di dunia yang nyata ni. Jika begitu mudah untuk engkau mengislamkan jin yang bukan Islam, tentu mereka yang masuk ke kuil ataupun tokong agamanya akan Islam, kerana jin-jin yang ada di sana sudah diislamkan oleh engkau. Dan tentu jiran-jiran di keliling engkau semuanya Islam, kerana sudah diislamkan oleh engkau. Kerana jika tidak ada jin, syaitan dan iblis yang kafir, tentu semua akan beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi why not kau islamkan orang-orang yang bukan Islam? Pertama, kau islamkan dahulu jin yang ada pada mereka, supaya jin yang ada pada mereka menggamit mereka untuk memeluk agama Islam. Sekarang aku petikaikan kau, wahai yang menggelarkan dirinya Wan. Aku petikaikan, bukan sekadar petikaikan, aku cabar engkau untuk islamkan jin yang ada di dalam tubuh aku. Engkau mungkin mengislamkan jin yang manja-manja, orang kerasukan, yang pura-pura kerasukan, yang tak kenal antara emosi dan halusinasi. Kalau macam tu, manalah tahu di dalam badan aku ada jin, di dalam badan aku ada saka. Manalah tahu aku adalah separuh manusia, separuh haiwan, separuh manusia, separuh syaitan. Jadi aku jemput engkau untuk islamkan aku. Islamkan.
Begitu mudah engkau mengislamkan jin-jin yang dikatakan jin sihir dan jin saka. Maka engkau islamkan jin yang ada di dalam tubuh aku. Manalah tahu ada jin saka, ada jin sihir di dalam tubuh aku. Cuba islamkan. Dan aku akan pastikan kalau engkau cuba islamkan jin, saka dan puaka yang ada di dalam tubuh aku akan pastikan engkau kafir. Kerana aku akan pastikan engkau takut akan mati. Sila datang, cari aku. Di zaman yang moden ni, tak sukar untuk engkau cari aku. Sila cari aku dan islamkan jin yang ada pada aku. Jika ada, islamkan saka yang ada pada aku. Jika ada, islamkan puaka yang ada pada aku. Jika ada. Begitu mudah engkau mengislamkan jin-jin yang konon-kononnya jin sihir, yang konon-kononnya jin saka. Sambut apa yang aku bilang. Cabaran. Kalau engkau benar-benar berilmu, setimbang, sama berat, sekati, setahil, sama imbang. Kerana Tuhan jadikan ketawa dan menangis itu seimbang. Sekarang aku tampil dan aku cabar kehebatan yang kau ada untuk rawat aku dan islamkan apa yang boleh kau islamkan di dalam jasad aku. Aku cabar. Sila sambut. Aku cabar. Begitu mudah engkau mengislamkan jin-jin yang kafir. Dan aku difahamkan bayaran yang tinggi yang kau kenakan pada pesakit-pesakit yang akan kau rawat. Aku difahamkan. Tapi sekarang itu tentang bayaran, itu urusan kau dengan pesakit. Itu bukan masalah aku. Tapi aku bercakap dari hal akidah sebagai seorang Islam. Engkau yang mengaku sebagai ustaz, apabila engkau percaya pada kata-kata jin, pada mulanya engkau percaya kepada Allah Ta'ala. Dan apabila sampai waktunya engkau percaya kepada jin, bermakna engkau telah merubah akidah daripada percaya kepada Tuhan, lantas percaya kepada jin. Bagaimana di dalam surah, setengah dari kamu mendengar bisikan jin. Dan engkau termasuk orang yang mempercayai kata-kata jin. Apabila jin itu mengatakan bahawa dia terima akan Islam itu, apabila engkau tanyakan berapa umurnya, apa bentuknya, siapa yang menghantarnya, kenapa jin itu datang kepada pesakit yang pura-pura kerasukan, yang kerasukan manja-manja kerasukan, yang konon-kononnya singa putih. Yang kau tanyakan, apabila kau lihat pesakit bercakap-cakap lantai, lalu kau katakan, ini harimau. Kata pesakit, bukan. Aku singa jantan. Lalu kau katakan dengan ilmu makrifat yang kau ada, oh, singa jantan, singa putih ya. Kata pesakit, bukan, aku kelabu. Kalau itulah ilmu makrifat yang kau ada, harimau dengan singa pun tak dapat engkau pastikan. Putih dan kelabu pun tak dapat engkau pastikan. Ilmu engkau bersalahan dengan akidah yang lurus. Ilmu engkau bersalahan. Itu bukan ilmu tauhid lagi makrifat. Bukan. Ilmu engkau bersalahan. Dan kalau ilmu engkau betul, aku cabar engkau untuk buktikan di depan mata aku
baru kau boleh mengislamkan jin. Tak perlu yang lain. Cuba rawat aku. Aku letakkan 20,000 tunai untuk engkau apabila kau datang untuk rawat aku. Tapi ingat baik-baik, jika engkau gagal, engkau mesti bayar 10 kali lipat dari apa yang aku bayarkan tunai. Ingat baik-baik. Sila sambut apa yang aku lemparkan pada kau. Sila sambut apa yang aku cabarkan pada kau. Sila sambut. Dan untuk yang lain, untuk ahli-ahli, untuk anak-anak HB, aku peringatkan, seandainya kamu jumpa di luar sana sekian banyak jin-jin yang mu'alaf, itu semua kerana perawat-perawat yang mengaku Islam, yang telah mengislamkan jin, dan kemudian jin itu menjadi jin yang mu'alaf, lalu dibiarkan bersepah, bergelimpangan di pinggir-pinggir jalan, di lorong-lorong, di bukit, di gunung, di busut, di paya, di belukar. Kerana kerja ustaz-ustaz penipu dan pembohong begini, sekadar mengislamkan jin dan membiarkan jin yang mu'alaf itu tidak dibimbing memahami agamanya sendiri. Jikapun engkau mengislamkan jin, engkau hanya membiarkan jin itu mu'alaf dan kemudian menjadi lebih kafir dari kafir, lebih kufur dari kufur, lebih munafik dari munafik. Sebagaimana engkau kafir, kufur dan munafik, engkau buktikan padaku bahawa engkau boleh mengislamkan jin. Sekali lagi aku katakan, sila islamkan. Kalau ada jin di dalam diri aku, ada saka, ada puaka di dalam diri aku, cuba ru'yahkan aku. Cuba datang dan ru'yahkan aku. Kalau engkau tak mandi darah, itu bukan aku. Bukan. Sila datang, ru'yahkan aku. Bawa segala channel YouTube yang kau ada. Buktikan bahawa engkau boleh mengislamkan jin. Engkau boleh mu'alafkan jin yang ada pada aku. Saka, puaka yang ada pada aku. Kalau ada. Kerana setiap pesakit yang kau rawat, tak lain dan tak bukan, mesti kerasukan. Kerana surah-surah yang kau baca adalah surah-surah untuk membangkit dan memanggil jin. Maka datanglah jin dan syaitan yang remeh-temeh, yang mengada-ngada, yang emosi, yang sakit jiwa, dan pesakit-sakit yang sakit mental, yang berpura-pura kerasukan, yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Jika benar pesakit yang kau rawat itu kerasukan, sebagaimana kau tanyakan berapa umurnya, dan pesakit mengatakan umurnya lebih dari ratusan tahun, masakan jin bercakap tidak menggunakan bahasa orang dulu-dulu, tapi menggunakan bahasa Malaysia yang betul. Seolah-olah jin tersebut di tahun-tahun yang terdahulu, 500 tahun dahulu, turut pergi ke sekolah-sekolah kebangsaan, belajar falsafah, belajar bahasa Malaysia dengan sebutan yang betul. Bahkan ada pula mereka yang kerasukan, tersalah pula bahasa Malaysianya dan dibetulkan semula. Tolong tunjuk pada aku jin mana yang menggunakan bahasa Malaysia yang betul. Tunjukkan. Kalau inilah cara engkau merawat orang-orang Islam, maka orang-orang Islam Melayu khususnya akan terus terpuruk di dalam kemunafikan, akan terus terpuruk di dalam kebodohan, akan terus tertipu dengan emosi, akan terus terpedaya dengan masalah jiwa dan mental.
Tak lain dan tak bukan. Asal sikit saka, asal sikit sihir. Paling menarik adalah apabila jin yang menyihir itu disuruhnya mengumpulkan segala sihir itu sendiri. Tunjukkan pada aku jin mana yang akan merawat mangsa yang disihirnya. Tunjukkan pada aku. Kerana jin, syaitan dan iblis lebih memilih taat kepada rajanya, bukan pada kamu. Jin dan syaitan itu jika memilih Islam bukan di tangan kamu. Kerana masih ada lagi jin Islam di alam maya ini. Masih ada lagi orang-orang bunian Islam di alam maya ini. Bukan kamu. Ilmu kamu sekangkang besar sedikit dari kera, sejengkal mata kail cuma-cuma. Sekarang aku cabar pada ustaz berkenaan yang menggelarkan diri Ustaz Wan. Sila tampil dan hadir. Hadir. Aku gamin, aku panggil, aku cabar, aku bilang hadir. Kalau sebelum ni engkau cuma merawat pesakit-pesakit yang boleh engkau manipulasi, tapi kali ini kalau engkau datang, ini gelanggang yang salah. Dan jika kau mau tangkap, ini belalang yang salah, di padang yang salah. Tapi engkau boleh buktikan kehebatan ilmu yang kau ada, kehebatan ru'yah yang kau ada. Bukan ayat-ayat ru'yah itu yang salah. Engkau yang salah di dalam menjual agama Allah, di dalam menjual ayat-ayat ru'yah semata-mata untuk menunjukkan yang kau jauh lebih hebat dari orang lain. Aku bercakap di atas kebenaran. Aku cabar di atas akidah. Dan aku panggil di atas tauhid. Aku nak lihat sejauh mana tauhid engkau, sejauh mana kehebatan engkau di dalam mengislamkan jin, di dalam merawat sihir. Sila datang pada orang yang menggelarkan dirinya Ustaz Wan. Sekali lagi, pada orang yang menggelarkan dirinya Ustaz Wan. Aku tak peduli sama ada engkau Ustaz Wan yang menggelarkan dirinya Abang Wan, ataupun orang-orang yang mengamalkan kononnya jalan-jalan kewalian sehingga wali-wali itu boleh dipanggil sesuka hati. Silakan buktikan di depan mata aku. Buktikan di depan mata aku. Kecil engkau di mata orang-orang rohani. Kecil engkau. Dan penipuan yang kau buat di dalam perubatan tidak ada harga di mata orang-orang rohani. Jin yang kau Islamkan tidak pernah menerima Islam semudah itu. Bahkan jika itulah cara engkau mengislamkan jin, engkau sebenar-benar penipu dan menjual agama Allah. Kerana adalah bagi aku lebih baik engkau Islamkan diri engkau zahir dan batin, jasmani, rohani dan nurani, sir dan sirusir yang ada pada engkau, sebelum engkau mengislamkan jin yang ternyata jin dan syaitan itu sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Siapa engkau sebenarnya untuk mengislamkan sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang Allah sudah janjikan neraka jahanam? Siapa engkau untuk mengislamkan apa yang sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala? Bolehkah engkau membatalkan laknat Allah kepada
syaitan. Bolehkah? Dan jika engkau boleh, tentu engkau selangkah kurang dari Tuhan. Tentu. Atau engkau meletakkan label kau sama label dengan Allah Ta'ala, sehingga engkau boleh mengislamkan apa yang sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sekarang aku cabar. Sambut cabaran ini. Sambut ini. Aku bercakap atas tauhid, atas akidah, atas makrifat. Ini ayah Hizbi, anak PB, Pulau Besar, Melaka. Kita jumpa dalam siang, dalam malam, dalam terang, dalam gelap, dalam zahir, dalam batin. Engkau boleh cuba jika engkau rasa engkau yang terbaik. Sekali lagi aku katakan, pada anak-anak HB, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu, jangan kamu hairan jika kamu jumpa ada sekian banyak jin-jin yang mu'alaf, yang tak faham tentang Islam. Semua itu adalah kerja ustaz-ustaz yang sebenarnya menjual agama, yang sebenarnya menipu pesakit-pesakit yang dirawat, yang sebenarnya tidak pernah berdepan dengan sebenar-benar puaka, jembalan, jin, syaitan, polong, pelesit, yang tak kenal yang mana puaka, yang mana jembalan, yang mana manusia, yang mana dewa, yang mana jin, yang mana syaitan, yang mana roh yang tidak diterima oleh tanah. Jadi, aku cabar, sekali lagi aku cabar, engkau yang memualafkan sekian banyak jin, aku cabar, datang. Ini aku, camkan, bye-bye. Ini aku. Kita jumpa. Siapapun kau, apapun kau, dari gunung mana, dari bukit mana, dari pusat mana, dari lurah mana, dari lembah mana, dari tanah rata, sungai, atau payah. Kalau kau buku, ini ruasnya. Sila Islamkan apa yang ada di dalam diri dan amalanku. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua anak HB, cintalah siapapun yang kamu cintakan. Rindulah siapapun yang kamu rindukan. Kerana satu langkah janji, dua langkah sumpah. Ini cinta yang takkan mati-mati. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.